Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang Allah sekalian, kita bertemu lagi dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita ingin meneruskan kajian kita, tadabbur kita bersama dengan surah yang menyayat hati, yang amat sayu, iaitu daripada surah Yusuf, surah yang ke-12. Dan hari ini kita akan meneruskan bacaan daripada ayat yang ke-53 hingga ayat yang ke-86. Tuan-tuan yang belum lagi sempat mengambil mushaf, boleh ambil mushaf. Yang belum lagi ada ataupun tak ada mushaf, boleh download, muat turun Smart Quran daripada internet, ya, insya-Allah. Dan semalam kita dimaklumkan berita tentang kepergian kepada seorang daripada orang penting, kepada salah seorang daripada Malaysia Quran Time, iaitu Ustaz Tirmizi Ali. Semalam kepergian ayahanda yang disayangi. Dan tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, mari sama-sama kita menghadiahkan, kita membaca Al-Fatihah yang dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Ustaz, apa khabar hari ini? Ya, kita nak baca, Ustaz ni sedih, kita mendengar surah Yusuf sedih. Betul. Kemudian semalam kita mendapat berita tentang perkara ini. Jadi tuan-tuan, kita nak membacakan surah Al-Fatihah untuk sama-sama kita baca, dan dalam masa yang sama kita mendoakan kerahmatan dan keampunan kepada ayahanda Ustaz Tirmizi Ali, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah, kita mengambil pelajaran, dalam masa sama kita berdoa keampunan dan rahmat kepada ayahanda Ustaz Tirmizi Ali, dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuh kita sama-sama hadiahkan dan kita bacakan surah Al-Fatihah untuk ayahanda kepada sahabat kita Ustaz Tirmizi Ali, iaitu Allahyarham Tuan Haji Ali. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan dicucuri rahmat kepada ayahanda Ustaz Tirmizi Ali dan diberikan keampunan, dimasukkan bersama al-abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, dengan berita pelbagai, dengan kesayuan dan kesedihan yang berlaku, dalam masa yang sama juga kita juga ada kepayahan, kesedihan dengan rakan-rakan kita, ada yang dimaklumkan dijangkiti oleh COVID-19, dan dalam masa yang sama kita juga ada rakan-rakan yang tidak boleh meneruskan pelbagai perkara, up and down dalam kehidupan. Maka kita ingin melihat kepada babak seterusnya dalam kisah Nabi Yusuf sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hiburan penenang jiwa kepada kita pada tahun 2020 ini, di mana kita mengharapkan kemajuan. Dalam masa yang sama Allah memberikan satu ujian. Allah tahu apa yang berlaku, kita tak tahu. Mari sama-sama kita membaca. Pada bahagian yang pertama ini kita akan baca ayat 53 hingga 63 dan diikuti dengan ayat 64 hingga 69, iaitu apakah yang ada sepanjang hari ini. Tuan-tuan, kita akan baca 4 muka surat insya-Allah. Sinopsis pada hari ini yang kita boleh tengok ialah kita akan melihat kepada bagaimana Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri ataupun yang menjaga perbendaharaan. Itu yang pertama, ya. Kemudian kita akan melihat kepada bagaimana Nabi Yusuf ini memberi makan memberi bantuan kepada adik-beradiknya yang datang, ya, ke Mesir. Itu bahagian pertama kita akan baca, dan juga bagaimana berjumpa balik kepada adik-beradik Nabi Yusuf. Dan pada bahagian kedua selepas rehat nanti tuan-tuan, kita akan melihat kepada bagaimana strategi Nabi Yusuf, ya, untuk bertemu balik, untuk bersama dengan adik-beradiknya. Ustaz, ya, ini kira
jejak kasih. Jejak kasih ya, bagaimana kita akan tengok dan akhirnya kisah ya bagaimana pertemuan ini berlaku, bagaimana percaturan daripada Allah SWT, itu yang kita akan perhatikan pada hari ini. 4 muka surat, kita akan mulakan dengan halaman pertama pada muka surat 242 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita insya-Allah kita nak sambung bacaan kita pada hari ini pada muka surat 242 bermula ayat 53. Kita nak baca lebih kurang dalam satu muka surat Ustaz ya. Satu muka surat dahulu. Panjang insya-Allah kita akan baca satu muka surat ini insya-Allah sama-sama kita dah. Buka Al-Quran, ambil Al-Quan, buka boleh juga kalau tak berkesempatan boleh tengok dekat smartphone kita, telefon pintar kita dengan aplikasi Smart Quran. Dan sahabat-sahabat yang menyaksikan dekat Facebook saya yang sedang menonton dekat Facebook, kadang-kadang boleh juga selang-selang seli dengan tengok Al-Quran sambil-sambil tengok dekat Facebook insya-Allah. Jom sama-sama kita insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا
إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kita membaca ayat 53. Awalnya kita nak baca sampai 63 Ustaz ni, tapi kita bagi ekstra sikit 2 bersama dengan tuan-tuan. Nanti kita nak ulang balik ya, agar kita banyak kali membaca Al-Quran dan kisah diteruskan. Kalau kita tengok ayat 52 semalam, Nabi Yusuf menyatakan yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui ya, pemimpin yang melindungi beliau sebelum ini mengetahui bahawa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah dan bahawa Allah tidak meredai tipu daya orang yang melakukan khianat. Ini kisah apa tuan-tuan? Review sikit, iaitu bila katakan sudah mahu ditanya oleh pembantu raja ya, pada waktu itu dia minta beritahu bahawa sebenarnya dia tak bersalah ya, dia tidak mengkhianati pemimpin ataupun yang menjaganya Ustaz ya. Dia nak beritahu itu Nabi Yusuf, dan kemudian Nabi Yusuf merendah diri ya. Nabi Yusuf merendah diri, katanya wama ubarri'u nafsi ya, iaitu dan aku tidak bebas daripada melakukan kesalahan kerana sesungguhnya nafsu kita tuan-tuan semua adalah menyeru ke arah keburukan ya. Jadi Nabi Yusuf ni dalam keadaan beliau ini memang seorang yang beriman, yang amat bagus akhlaknya, muhsinin, tetapi dalam hal ini beliau Nabi Yusuf mengatakan hakikat tentang nafsu diri kita ya, nafsu itu la ammaratu bisu, kecuali kalau mendapat rahmat daripada Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku ini adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa yang boleh kita belajar daripada sini Ustaz ya? Sebenarnya bila Allah letakkan di hujung itu Ghafurur Rahim, Allah ini Maha Pengampun, maksudnya kita kena minta ampunlah. Selalu kita beristighfar tuan-tuan. Bila kita banyak beristighfar, minta ampun kesilapan kita, maka Allah akan menyayangi kita. Allah akan merahmati kita, dan nafs kita yang nak buat ke arah keburukan ya, cabaran banyak dalam dunia ini, tetapi kalau kita selalu istighfar, mendapat ghafur, maka insya-Allah Allah yang Rahim akan memberi rahmat. Rahmat itu bukan sekadar di sini, tapi rahmat selamat sampai ke akhirat nanti. Pasal Rahim ini biasanya fokus kepada orang yang beriman. Ya, bukan sekadar dapat makan, bukan sekadar dapat apa Ustaz lagi? Dapat hidup apa? Inilah bersosial dan sebagainya biasa ni ya, tetapi dapat makan dengan iman ya. Kita maksudnya duduk di rumah dengan iman ya. Kalau bekerja nanti insya-Allah Allah izinkan kita yang bekerja di rumah, dia duduk dekat rumah dia pun dengan iman. Ya, bekerja dengan iman tu maksudnya ialah dia buatlah apa yang patut. Saatnya taklah semestinya mesti pakai kod setiap masa kan, susah juga saya kalau nak pakai kod pada setiap masa. Baik.
Jadi diteruskan kata si raja ayat 54 itu, dia kata okey, datangkannya kepadaku, aku akan beri dia ladaina makinun amin, ya, beri satu kedudukan yang tinggi yang dipercayai. Ini kesan bila orang ini amanah, integriti, ustaz, ya. Allah sedang menaikkan orang tersebut, walaupun kalau ikutkan Nabi Yusuf ini boleh saja dia tak amanah dalam penjara, kan, boleh saja dia menempik kan, menjerit pasal stres dengan kehidupan, ya, tetapi disebabkan beliau bergantung pada Allah. Masya-Allah. Masya-Allah, ya, kita harapkan kitalah, ustaz, ya, yang jadi mengikut Nabi Yusuf. Amin. Ayat 55 ini, qala ja'alni ala khazainil ard. Ini satu lagi ciri saya baca daripada Dr. Fuad ini. Dia menyatakan biasanya kalau orang dapat pangkat hadiah daripada raja, dia teruja dia macam tu aja kan, okey. Tetapi kerana Nabi Yusuf ini sudah di lambung ombak, telah dididik oleh ayahnya, oleh Allah Subhanahu taala, perjalanan dia, jadi confident levelnya itu, dia tahu apa yang dia nak. Dia bukan sekadar terima apa yang ada, tapi dia tahu apa yang dia nak, iaitu dia nak menaikkan, membawa orang kepada Allah SWT. Jadi di sini beliau terus cakap, kalau boleh jadikan saya ini sebagai pengurus perbendaharaan negeri Mesir, kerana sesungguhnya aku adalah orang yang bijak menguruskannya, memiliki pengetahuan. Confident menjawab tu, ya. Kalau katakan orang keluar daripada penjara, biasanya apa sajalah yang ada, kan, dia tak ada minta, dan fokus di sini ialah bukan dia minta, awalnya diberi. Jangan minta, pasal kalau minta, Allah tak letakkan istilahnya kalau di sini tadi ayat 56, tuan-tuan, ya, wa kadzalika makkanna, itu diberi penegasan di situ, kami yang beri, ya, kami, bila kami itu Allah berikan bantuan, Allah berikan kemudahan. Tapi kalau kita cari pangkat, ya, kalau dalam surah Al-Kahfi pun Allah cakap Zulkarnain itu makkanna, ya, diangkat, Allah akan bantu, tuan-tuan, ya. Dan kalau kita tengok ayat 56 tu, satu perkataan yang saya nak highlight pada tuan-tuan di rumah, perkataan awal itu wa kadzalika, ya, wa kadzalika itu demikianlah. Rupanya perbahasan tentang perkara ini, ustaz, ya, wa kadzalika itu menceritakan segala apa yang berlaku sebelum ini adalah percaturan Allah. Masya-Allah. Wa kadzalika, semua apa yang berlaku sebelum ini percaturan Allah, kerana Allah nak naikkan seseorang itu, dan dalam kes ini adalah Nabi Yusuf. Macam kita jugalah, kalau Allah beri kita macam-macam sebelum ini, sebenarnya Allah ingin naikkan kita. Syaratnya adalah ketika berhadapan ujian, tuan-tuan, kita masih lagi bergantung dan menjadi muhsinin, orang yang ihsan kepada manusia. Itu ayat 56. Di hujung itu Allah cakap wala nudhi'u ajral muhsinin, ya. Baik, ustaz, dah naik pangkat, lepas tu dah memimpin ni. Adik-beradik datang daripada luar pergi ke Mesir, ya, datang jauh. Saya bila mengkaji balik, katanya Syria, katanya daripada Palestin. Kalau jalan ke Mesir tu lebih kurang 2000 km. Masya-Allah, jauhnya. Kalau naik unta ke naik jalan kaki, kalau jalan kaki lagi Allah, ya. Tapi kita sekarang kita tengok ada kawan-kawan kita di India, ustaz, ya. Mereka tak ada tempat duduk. Pasal mereka ada Covid ni, kena duduk, kena balik kampung, jalan kaki. Masya-Allah. Ya, memang subhanallah, ini perkara yang kita doakan, tuan-tuan, dapat lebih banyak bantuan daripada Allah. Kita nak teruskan ayat sebentar tadi, ustaz, ya, muka surat 243, cerita macam mana adiknya ni, abang dia bila dia dah dapat makanan, kemudian kata Nabi Yusuf, bawakan adik kamu, okay? Kalau nak dapat makanan lain. Kita tengok ceritanya. Kita ulang balik ayat 64 tadi sampai ayat 69. Baik. Muka surat 243. Baik. Jom, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung ayat 64 pada muka surat 243, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ
نحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Inilah daripada halaman 243 ayat 64 hingga 69 cerita Ustaz ya. Tadi abang-abang datang. Abang-abang datang bertemu dengan adiknya Nabi Yusuf alaihissalam dan kali ini ayat 64 Yakub berkata, ini maksudnya abang ni dah balik dah ke rumah ni. Abang dah dapat makanan balik rumah, dia kata bagaimana aku si abang minta Bunyamin datang ya, adiknya. Maksudnya memujuklah untuk mujuk, bawa. nak bawa ya, nak bawa kepada nak pergi ke Mesir balik semula, nak ambil makanan. Kalau dapat gandum seberat unta. Masya-Allah. Ya, itu yang di-offer, ditawarkan oleh pemimpin iaitu Nabi Yusuf lah ya. Baik. Jadi bagaimana aku boleh meletakkan kepercayaan kepadamu? Ni pasal dah pernah dulu berlaku ya pada Yusuf. Kali ini nak minta Bunyamin pula. Ya. Dan ayat 65 itu dan ketika mereka membukakan bungkusan barangan, mereka menemui barang-barang tukaran mereka ya. Wahai ayah kami, apakah lagi yang kami inginkan? Barang-barang ini dikembalikan. Jadi dapat balik barang, jadi ada kena patah baliklah. Tapi patah balik kena bawa si adik. Kata Nabi Yakub ialah aku tidak akan melepaskan kecuali kamu bersumpah pada ayat 66 dan ayat 67 itu perkataan yang penting. Walaupun si ayah dah mula macam percaya tak percaya, tapi tak apalah pasal si anak dah bersumpah, dah mengaku. Tapi ayahnya masih lagi beri strategi. Ini ayat strategi tuan-tuan ya, dalam kehidupan kita ni bukan sekadar satu strategi untuk selamat, tapi banyak strategi. Itu sebabnya ayatnya ialah waqala ya bunayya, masih lagi ayahnya panggil ya bunayya. Ya, dah buat perangai pun
wahai anak kesayanganku. Itulah kehebatan, Masya kehebatan Allah. Nabi Yaqub yang kita harapkan tuan-tuan kita jugalah ayah yang begitu. Pasal apa? Pasal anak ni dia buat perangai macam mana pun kadang-kadang dia tak dapat, dia kata macam kita bincang sebelum ni, pasal dia rasakan cinta ayah itu penting. Masya-Allah. Kan? Jadi dia nak dapat perhatian ayah, dia buat macam-macam, tapi si ayah pun perlu uruskan pada perkara itu. Ini bukan buat sebarang-sebarang ni. Bukan. Ini buat sampai hilang anak berpisah dengan seorang ayah, tapi ayah masih panggil dengan panggilan yang sebegitu hebat, masya-Allah. Jadi itu sebabnya di sini bila kita tengok dan mereka masuk mengikut apa yang diperintahkan oleh bapa mereka, tapi tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Jadi 67 strategi. Tapi sebenarnya Allah lah yang maha memberi strategi. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita ada strategi bisnes apa sebagainya, tetapi sebenarnya Allah yang lebih tahu yang terbaik. Ada sesuatu yang lebih baik pada kita semua. Ada yang kata bahawa kalau boleh strateginya bisnes tahun ni maju, nak simpan sebagainya, rupanya kena duduk rumah. Jadi rupa-rupanya apakah yang Allah sedang susunkan, kita akan sambung kembali insya-Allah selepas ini pada halaman 244. Sama-sama kita membaca Al-Quran, Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Baik, kita kembali dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita meneruskan bacaan kita daripada halaman 244. Tadi Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf apabila kita melihat kepada ayat 69 bertemu dengan Bunyamin, adiknya, ya. Dan bagaimanakah babak seterusnya Nabi Yusuf merancang sesuatu. Diingatkan bahawa rupanya abang ni saja yang boleh merancang, ya. Rupanya Nabi Yusuf ni pun bijak juga. Tapi bijak cara orang baik. Ustaz, ya. Yang abang ni bukanlah tak baik, tapi kurang sikit, ya, kurang sikit, nanti dia minta ampun, ya, dalam kisah ini. Jadi tuan-tuan, mari kita baca sama-sama ayat 70 hingga 78 sebelum kita nak sambung selepas itu sehingga ayat 86. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, sebelum saya baca ayat 70 ini, saya tertarik satu Ustaz, sahabat-sahabat kita di Facebook, ya. Antaranya Tuan Haji Saiful. Macam mana kita marah atau tidak suka sekalipun dengan anak-anak kita, kita kena layan mereka dengan penuh hikmah kerana mereka adalah tanggungjawab dan juga amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maklum sajalah Ustaz, 14 hari kemudian sambung lagi ni Ustaz, ni fasa kedua Ustaz. Macam-macam ragam ni kira dah macam sebulan, kira macam bulan puasa Ustaz. Macam bulan puasa. Macam bulan puasa, ya. Tapi tak puasa. Tapi tak puasa. Maksudnya itulah satu hikmah juga sebenarnya Allah ajar kita dan Allah nak didik kita, dan tambah-tambah lagi kita dapat juga bersama dengan Al-Quran Ustaz. Yang kita menjanji kita. Baik. Jom kita baca. Kita sambung satu muka surat 70 hingga ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد
في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم. Surahul Azim daripada ayat 70 hingga 78 Ustaz. Alhamdulillah ini kisah seterusnya. Seronok, seronok ya. Kali ini bagaimana pula Nabi Yusuf ini merancang pula. Merancang. Maksudnya Ustaz, mungkin saya jelas sikit. Ya, Maksudnya betapa perasaan bagaimana kita nak gambarkan seorang abang yang lama tidak bertemu dengan adik-beradik dia dan seorang tu Bunyamin tu yang dia sangat-sangat nak jumpa Ustaz. Sila Ustaz terus kongsikan dengan kami Ustaz. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok di sini Nabi Yusuf kerana nak bertemu lagi pasal ada ayah dia tahu lagi yang dia dah kenal dah kepada abang-abang dia, abang dia yang tak kenal dia. Okey, masih belum kenal lagi. Jadi ada piala ya, ada satu tempat minum yang diletakkan dalam dia punya si adiknya tadi tu. Dan lepas tu orang di istana tanya, mana piala tersebut ya. Jadi bila kaji-kaji tengok ya pasal mereka ni tak mencuri pun tapi tengok rupanya ada di dalam karung si adik ni tadi tu, maka kena tahan. Allahuakbar. Kena tahan tuan-tuan ya. Dan kalau kita beri perhatian kalau kita tengok kepada ayat yang ke-76 itu ya, kita tengok sikit ada perkataan kadzalika yang bawah sikit tu, kadzalika kidna li Yusuf. Ya. Kidna ini maksudnya kami merancangkan untuk Yusuf. Allah yang merancang tuan-tuan ya. Tadi ada wanita yang merancang ya, dia merancang kidna ni, kait ini sama ada rancang untuk kebaikan ataupun keburukan. Tapi biasanya kalau manusia dia keburukan, tapi kalau Allah merancang untuk kebaikan ya, tapi dia dalam bentuk yang dalam bentuk yang agak ni sikitlah strategik ya. Jadi Allah rancangkan perkara ini dan akhirnya apa yang berlaku ialah Nabi Yusuf kata okey kena tahan dan si abang pun kata dia ada ayah ya, tak boleh tak gantikan dengan orang lain ya. Jadi ini adalah satu perkara yang boleh kita belajar bahawa sebenarnya kalau seseorang itu menipu, sebenarnya Allah boleh merancang sesuatu untuk mengenakan seseorang. Masya-Allah. Ya, yang itu yang kita harapkan tuan-tuan, kita akan sentiasa menjaga macam Nabi Yusuf ni muhsinin. Orang muhsin ini akan sentiasa dirancang oleh Allah untuk dia akhirnya diberi balasan baik.
Dan bagaimana balasan baik itu berlaku pada muka surat yang seterusnya 245 ya. Mari kita tengok Ustaz. Baik, insya-Allah kita sambung kisah Nabi Allah Yusuf ini dengan ayat yang ke-79 bacaan kita hinggalah ayat terakhir ayat 86. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله
وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Kita membaca daripada ayat 79 ya hingga 86 ini kisah makin menarik Ustaz ya. Masya-Allah. Makin sayu, makin sedih kerana apa? Bercakap tentang seorang ayah yang dah seorang anak hilang ya. Kali ini sekali lagi dan kalau Siti Husna kata semakin menarik kisah Yusuf kalau di Facebook Ustaz ya. Dan ada yang kata alhamdulillah program ilmiah kita nak bincang tentang bagaimana perjalanan kisah Nabi Yusuf ini. Maka kalau kita tengok pada ayat 79 itu ya, Nabi Yusuf kata aku berlindung kepada Allah daripada menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jadi maksudnya Nabi Yusuf dia kata dia takkan menzalimi. Itu satu ya. Dan baliklah mereka berbincang balik ke berjumpa dengan Nabi Yakub. Dan apakah yang berlaku ketika berjumpa dengan Nabi Yakub? Ya, pada ayat yang ke-81 irji'u ila abikum faqulu ya abana innabnaka saraqa. Sebenarnya pada ayat sebelum tadi Ustaz ya yang ada muka surat 244 itu kita tengok kepada ayat 77 ya menceritakan ketika yang piala tadi tu abang dia ni dia cakap sebenarnya Nabi Yusuf ataupun abang dia pun sebelum ni mencuri juga. Dia kutuk lagi Yusuf. Dia tak kenal Yusuf ni. Dia kutuk lagi ayat 77. Ya, dan apakah respon Nabi Yusuf? Dia simpan saja. Dia simpan ya. Jadi Nabi Yusuf dia mempunyai ciri muhsinin. Pelajaran bagi kita tuan-tuan, kalau kita rasa kita boleh tahan marah, tahan. Ya, simpan. Pasal apa? Pasal itu ciri orang yang muhsin. Yang bila ditahan kesannya ialah Allah akan memperjuangkan nasib kita. Tapi kalau kita marah habislah kita sendirilah habis kan. Jadi dalam hal ini kita tengok dia cakap pula adiknya itu saraqa ya mencuri ya dan pada ayat yang ke-83 itu berkatalah sekali lagi si ayah Nabi Yakub ya. Dia kata bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tuan-tuan yang ada di rumah cuba tengok kepada maksud ayat 83 itu sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Perkataan ini sama Ustaz macam ayat yang ke 18. Kalau ayat 18 pun sama juga sebelum cakap fasabrun jamil itu perkataan yang sama. Kamu je yang tengok benda ni baik. Kan si ayah kan dia tahu apa yang anak ni menipu ke tak menipu ke. Dia beritahu perkara tersebut nak menceritakan bahawa tolong rasa bersalah. Lebih kurang itulah kan. Dan apakah perkataan selepas itu bila dah cakap begitu? Sudah tentunya perkataan yang Ustaz baca tadi ya. Fasabrun jamil sekali lagi. Masya-Allah. Fasabrun jamil. Ya, tapi kali ini bukan wallahu musta'an ala ma tasifun tapi kat sini asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Ya. Jadi tuan-tuan bila ada berita-berita yang apa? Yang sedih yang menyebabkan kita rasa perit sangat itu satu doanya bacaannya fasabrun jamil lepas tu doakan yang baik-baik ya tadi moga-moga Allah bantu kat sini moga-moga bertemu lagi ya pada ayat 83 itu mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Dalam masa kita dizalimi ke ditipu ke apa ke kita hanya perit sangat waktu itu kita bergantung pada Allah. Jadi pada waktu itu hati kita amat merendah diri memang doa dikabulkan. Masya-Allah. Itu sebabnya kalau ibu-ibu di rumah ayah ke apa ke kalau anak buat perangai waktu kita marah sangat itu kita kata fasabrun jamil kemudian doa pada Allah. Kalau orang dulu Ustaz dia cakap apa bertuah apa istilahnya Betul punya anak ke apa? Bertuah punya anak. Kan itu cara yang baik ya baik pasal itu adalah doa kepada si anak. Dan sebab apa yang berlaku ialah pasal sedih sangat wabiyaddat ainah pada ayat 84 Nabi Yakub matanya ada keputihan ya katanya katarak kerana terlampau sedih menahan marah menahan perkara ini dan itulah ketika beliau nangis merindui ataupun kehilangan dua orang anak dah ini kata beliau dalam ayat 86 kalau ustaz boleh baca sikit sekali lagi ustaz ayat ini sebenarnya ayat yang boleh juga kita bacakan ya kita nak mengadu hanyalah kepada Allah atas kesedihan apa saja tuan-tuan fasabrun jamil satu doa tapi kalau dah sampai sakit ya sedih sakit perit sampai sakit ya inilah bacaan ataupun doa perkataan Nabi Yakub yang kita juga boleh ambil pelajaran ustaz.
Ya. Ayat 86 pimpin kepada InsyaAllah. tuan-tuan di rumah. Mari kita baca ayat yang ke-86. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Nabi Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku dan aku mengetahui daripada Allah apa yang tidak kamu ketahui. Perkataan ini adalah perkataan yang ayah, ibu, bos ya ataupun siapa-siapa sahaja bila ada sesuatu keperitan dalam hidup, kita sebut perkataan ini iaitu aku mengadu hanya pada Allah, aku mengadu keperitan, kesusahan ini hanya pada Allah. Bila kita cakap begitu, ini Nabi Yakub cakap pada anaknya ni ya. Bila cakap begini sebenarnya nak beritahu kepada apa tuan-tuan, kepada kita bahawa sebenarnya ia memberi mesej kepada orang yang dengar, pada anak dia tadi, ya Allah, rasa bersalah kita ni, kita dah buat ayah ni kan. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, perkataan itu perlu diberikan pasal apa? Pasal nak beritahu bahawa ayah sedih, mak sedih, saya sedih, tetapi saya tak bergantung pada awak. Tak bergantung pada awak. Saya tak bergantung pada anak saya, tak apalah ya, saya mengadu pada Allah pasal saya tahu. Ini bila Nabi Yakub kata wa a'lamu minallah, aku tahu sesuatu daripada Allah ma la ta'lamun, yang kamu tidak ketahui. Ini petanda bahawa Allah nak beri sesuatu ya. Dan kisah ini kita nak sambung pada hari esok tuan-tuan ya. Dia makin lagi mencabar di sini. Tapi daripada 4 muka surat kita dah belajar sebentar tadi, kita nak ambil 2-3 pelajaran ya sebelum kita sama-sama nak berdoa ya kepada Allah SWT. Apa pelajaran tuan-tuan ya? Pelajaran yang pertama yang kita boleh ambil dari sini ialah kalau ayat awal tadi 53, mahu jauh daripada buat keburukan ya, maka kita kena minta apa? Ghafurur Rahim, keampunan daripada Al-Ghafur, maka insya-Allah Allah bagi rahmat melindungi diri kita insya-Allah ya. Selalu istighfar amalan kita, insya-Allah nafs kita akan diarahkan ke arah kebaikan kerana mendapat rahmat Allah. Yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh kita ambil tuan-tuan daripada bacaan 4 muka surat tadi, kalau kita nak jawatan, kita bina dulu portfolio ya, bukti, integriti dan ihsan. Insya-Allah Allah naikkan, Allah bantu. Tapi kalau kita minta jawatan tetapi tidak ada integriti, tidak bina ihsan sebelum minta jawatan, Allah tak bantu. Itu yang kedua. Yang ketiga, usaha tangga kejayaan ya, Nabi Yakub kata masuk daripada pintu yang berlainan, tetapi sebenarnya kejayaan sebenar-benarnya milik Allah. Jangan kita bergantung pada usaha kita semata-mata, tetapi kita tahu dalam keadaan kita COVID-19 ini tuan-tuan ya, sebenarnya Allah sedang mencatur sesuatu ya, kerana kita mungkin rancang A tetapi jadi B sekarang ini ya. Kita rancang akan bisnes sampai hujung tahun tapi rupanya terberhenti 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih baik untuk kita kalau kita adalah orang yang muhsin. Dan yang keempat, fasabrun jamil ya, sabar yang cantik itu penting dalam kita menguruskan keperitan, kesusahan, dan selalulah kita mengadu kepada Allah. Itu sebabnya kita hari ini ustaz ya, kita nak mengadu kepada Allah, kita nak berdoa, ya Allah tolong kesedihan kami melihat pada diri, keluarga ke, masyarakat ke, dengan cabaran ujian yang ada ya, ada yang sudah pergi, frontliners yang bertungkus lumus pun ada yang menghadapi cabaran COVID-19 ini, mereka nak membantu. Mari kita sama-sama ustaz, kita doa agar Allah memberi rahmat kepada kita. Kita nak mengadu pada Allah. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di saat yang barakah ini ya Allah, di penghulu segala hari ini ya Allah, kami tidak putus-putus mengangkat tangan kami memohon ke hadrat-Mu ya Allah. Justru ya Allah perkenankan doa kami, perkenankan permintaan kami, makbulkan ya Allah. Allahumma anta syafi, la shifaa illa shifauka. Ya Allah, Engkau maha berkuasa menyembuhkan penyakit ya Allah. Tiada kesembuhan melainkan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau maha berkuasa menurunkan bala ke atas mana-mana kaum yang Engkau kehendaki ya Allah, dan Engkau juga maha berkuasa menyelamatkan sesiapa yang Engkau kehendaki ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang sangat lemah ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang sangat lemah ya Allah. Wahai Tuhan yang maha berkuasa, ya Allah, kami banyak melakukan dosa ya Allah. Ada di kalangan kami ya Allah yang mempermain-mainkan agama-Mu ya Allah. Janganlah ya Allah Engkau turunkan kemurkaan-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami terlalu lemah untuk menghadapinya ya Allah. Kami terlalu kurang mensyukuri akan nikmat-nikmat yang Kau kurniakan kepada kami ya Allah. Maka janganlah Engkau tarik kembali segala nikmat-nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami ya Allah. Terlalu banyak peringatan dan juga terlalu banyak pemberian daripada-Mu ya Allah. Akan tetapi kadang-kadang kami terus angkuh, kami terus sombong melupai-Mu ya Allah. Ampunkan dosa dan kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, janganlah Engkau bebankan kami dengan ujian yang tak mampu kami memikulnya ya Allah. Ya Allah, kurniakan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang telah dijangkiti wabak COVID-19 ini ya Allah. Kurniakan kesabaran buat mereka ya Allah. Jadikan perkara yang berlaku ini penghapus dosa-dosanya ya Allah. Kurniakanlah kesabaran kepada ahli keluarganya ya Allah. Kurniakan kekuatan kepada ibu, ayah yang anak-anaknya sedang dirawat ya Allah. Kurniakan kesabaran kepada anak-anak, cucu-cucu yang ibu, ayah, atuk, neneknya sedang menjalani ujian ini ya Allah. Hanya kepada-Mu tempat kami mengadu ya Allah. Kami terlalu lemah menghadapi situasi yang sedang kami diuji ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, lindungilah wabak yang sedang berlaku ini daripada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, ada insan-insan yang terus berjuang ya Allah menjaga kesejahteraan masyarakat di sekeliling kami ya Allah. Lindungi mereka ini ya Allah. Lindungilah para doktor kami ya Allah, para jururawat yang menjaga pesakit-pesakit ya Allah. Kaki tangan hospital yang mana penat bertukus lumus siang dan malam menjaga pesakit ya Allah. Ya Allah, kami menyaksikan keletihan mereka ya Allah. Kami menyaksikan mereka meninggalkan anak isteri mereka di rumah ya Allah. Mereka pulang dalam keletihan, kelaparan. Mereka pulang dalam penuh kebimbangan dijangkiti wabak ini ya Allah. Maka perkenankan doa kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah frontliners kami ya Allah, anggota polis, tentera, rela, anggota-anggota keselamatan, pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Mereka bertungkus lumus bersama-sama menjaga keselamatan sepanjang wabak ini ya Allah. Jadikan pengorbanan mereka ini satu asbab mendapat rahmat dan juga keberkatan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah ganjaran buat insan-insan yang bermurah hati, para dermawan yang senantiasa menyumbang, bersedekah, infak ya Allah, terutama kepada para asnaf dan juga orang-orang memerlukan. Akhirnya ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah kisah Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Yaqub ini kekuatan buat kami ya Allah. Kekuatan buat kami yang berjauhan dengan keluarganya, kekuatan buat kami yang diuji dengan kematian ahli keluarganya, kekuatan buat kami menghadapi ujian ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, moga-moga Allah menerima doa kita pada hari yang penuh barakah ini. Moga-moga Allah berikan makbul kepada doa kita ini agar Allah sentiasa merahmati kita hinggalah kita semua ke syurga, tuan-tuan. Kita mengikuti kisah Nabi Yusuf dalam keadaan yang amat sayu, sedih, dalam keadaan kita yang pelbagai cabaran. Kita harapkan kita betul-betul mengambil surah ini sebagai panduan, dan insya-Allah ulangan bagi Malaysia Quran Time ini pada malam ini, tuan-tuan, pukul 10 malam usasnya. Bagi yang terlepas, beritahu kepada kawan di TV Al-Hijrah, dan juga kita akan bertemu belajar dan belajar di fasa terakhir ataupun bahagian yang terakhir surah Yusuf. Nabi Yakub sudah katarak ataupun sudah putih matanya ini. Adakah dia down? Masya-Allah. Ya. Nanti kita tengokkan bersama pada hari esok insya-Allah jam 12 Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.